Assalamualaikum. Kami pelajar Dian-Syam 1B ingin berkongsikan tentang konsep peradaban kontemporari dalam membina peradaban kacakan global. Sebelum saya lanjutkan pada slide yang seterusnya, mari saya kenalkan apa yang dimaksudkan dengan peradaban kontemporari dalam membina peradaban kacakan global. Yang pertama sekali, yang dimaksudkan dengan globalisasi. Globalisasi bermaksud dunia tanpa sepadan, kesan daripada kemajuan teknologi maklumat serta komunikasi. Yang seterusnya adalah peradaban. Peradaban membawa maksud sistem dan tahap perkembangan sosial serta bangsa atau kemajuan sosial dan kebudayaan sesuatu bangsa. Seterusnya, yang tertanya-tanya, apa yang dimaksudkan dengan kontemporari? Kontemporari bererti pada masa yang sama, semasa atau sesama, iaitu perkara yang sedang berlaku dalam tempoh masa yang sama. Dan seterusnya adalah ciri-ciri tanah Melayu sebelum pengaruh luar. Okey, ciri-ciri tanah Melayu sebelum pengaruh luar terdapat 3 item. Yang pertama adalah politik. Pemerintahan hierarki bersepadu. Pemerintahan hierarki bersepadu teraju pemerintahan terletak dalam kuasa bagi raja, iaitu pewarisan tahta. Kemudian adalah pemerintahan feudal. Apa yang dimaksudkan dengan pemerintahan feudal? Pemerintahan feudal adalah membolehkan sistem pemerintahan beraja terus wujud dalam masyarakat Melayu. Yang terakhir adalah kuasa dan politik. Kuasa dan kepimpinan berkaitan politik, undang-undang, tentera, ekonomi, adat istiadat berpusat serta di kalangan golongan pemerintahan. Item yang kedua adalah ekonomi. Kita mulakan dengan ekonomi sara diri. Ekonomi sara diri ini kegiatan ekonomi masyarakat paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan juga keluarga. Seterusnya adalah kehidupan yang mundur dan mengamalkan amalan tradisional. Orang pada zaman dahulu, segala aktiviti harian mereka hanya menggunakan cara lama. Contohnya dari segi perubatan, mereka masih mengamalkan perubatan tradisional. Seterusnya adalah pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan telah dilakukan. Kegiatan perdagangan ini merupakan kegiatan terpenting mereka pada zaman dahulu. Kita lanjutkan pada slide yang seterusnya, iaitu dari segi pendidikan. Orang Melayu seperti Cina mula mempunyai semangat nasionalisme yang kuat dan India masih mahu kekalkan bermasyarakat di Malaya. Maksudnya dalam kalangan orang Melayu mula timbul kesedaran untuk memajukan pendidikan ekonomi dan sosial orang Melayu sudah mula dipertingkatkan. Yang kedua adalah atas desakan dan kesedaran orang Melayu untuk memperluas peluang pendidikan terhadap kanak-kanak Melayu. Ini bermaksud kaum Melayu mula mendesak pihak kerajaan Inggeris untuk memperbaiki keadaan pendidikan anak-anak sekolah Melayu. Yang ketiga adalah sistem pendidikan ketika ini merupakan warisan budaya, iaitu warisan pendidikan zaman pemerintahan Inggeris. Assalamualaikum. Baiklah, saya Nur Akilah ingin meneruskan pembentangan tentang kepentingan peradaban global kepada Malaysia. Mewujudkan kesedaran, kesatuan dan kejujuran bersama masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan kacukan yang berbeza. Walaupun Malaysia mengekalkan hubungan yang baik antara kaum, kadangkala masih wujud perasaan curiga punca daripada pelbagai efek. Jika kita ada perasaan curiga itu, kita perlu tangani secara bijaksana untuk mengekalkan keharmonian dan mengelakkan kejadian yang tidak diingini, seperti contoh peristiwa 13 Mei 1969 dan peristiwa Kampung Medan yang gagal memahami antara satu sama lain. Peristiwa 13 Mei 1969 ialah insiden rusuhan yang berlaku dan kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Peristiwa Kampung Medan pula pergaduhan antara India dan Melayu yang pada awalnya berlaku di Kampung Medan, Petaling Jaya, Selangor pada 4 Mac 2001 hingga 13 Mac 2001. Penyelesaiannya ialah usaha memupuk kesefahaman dan perpaduan di antara kaum. Ini antara langkah untuk mengekalkan peradaban global di Malaysia. Baiklah, saya ingin meneruskan pembentangan saya tentang kesimpulan dalam membentuk peradaban kacukan global di Malaysia. Yang pertama, cabaran globalisasinya terhadap ekonomi budaya dan politik adalah luas dan mempunyai kesan positif dan negatif. Yang kedua,
penerimaan terhadap perubahan haruslah difikirkan dan diterima secara positif dan membina untuk kemajuan diri, keluarga, agama bangsa dan negeri. Yang ketiga, kebaikannya perlu dimakmurkan dan dimanfaatkan oleh semua rakyat. Keburukannya pula perlu dihindari dan diatasi sebaik mungkin. Sekian dari saya. Saya, Aida Sajidah, akan meneruskan perbentangan yang seterusnya, iaitu konsep dan teori globalisasi. Menurut pendapat Princeton and Lehman, yang merupakan fellow kanan di Institusi Keamanan Amerika Syarikat, ialah rapid growth of interdependency and connection in the world of trade and finance. Globalisasi merupakan suatu himpunan proses pengaliran global dalam pelbagai jenis objek yang melibatkan pelbagai bidang aktiviti manusia. Objek globalisasi mempunyai dua, iaitu fizikal dan bukan fizikal, dan merangkumi maklumat, ID, nilai serta institusi ataupun sistem. Dimensi globalisasi zaman Islam merangkumi 4, iaitu kepesatan, kesaling bergantung, keluasan serta kepantasan. Oleh itu, dengan era Islam dan jajahan Barat dapat mewujudkan sedikit gambaran dampak masing-masing ke atas peradaban kedua-dua gelombang ini. Boleh dibandingkan dengan dampak yang ditanggah. Ciri-ciri globalisasi dalam era dominasi Islam. Yang pertama ialah institusi. Ia berperanan besar dalam meniup roh globalisasi sepanjang zaman. Contohnya, institusi haji mencetuskan dan menggerakkan globalisasi maklumat, ilmu pengetahuan dan globalisasi politik. Institusi haji ini dapat menjamin semangat globalisasi akan terus dihayati oleh dunia Islam. Yang kedua ialah ilmu. Ia merupakan salah satu penggerak utama peradaban Islam. Dalam zaman kemegahan, institusi ilmu seperti universiti telah berperanan sebagai ejen globalisasi. Orang Barat telah menuntut di pusat ilmu dunia Islam. Pelayaran dan penggambaraan global bermula daripada kemunculan peradaban Islam kerana ia telah menentukan sesuatu era baru dalam dunia pelayaran dan penggambaraan. Ini kerana telah tertulis kisah penggambaraan yang dirancang oleh Syed Hussein. Oleh itu, peradaban Islam semakin berkembang. Kesannya, yang pertama ialah pelayaran Islam menjadi raja laut yang tidak dapat ditandingi. Seterusnya, pada kurun ke-10 hingga ke-14 merupakan tempoh Islam mendominasikan perdagangan dan ekonomi dunia. Yang ketiga, kemajuan dalam bidang pelayaran berkait rapat dengan kemajuan komunikasi dan globalisasi perdagangan. Yang keempat, alam Melayu telah menerima kedatangan kaum perdagangan Islam yang singgah di tanah Melayu. Dan yang terakhir ialah agama Islam mula tersebar di seluruh dunia. Nama saya Fatin Syazana binti Mustafa, ingin meneruskan pembentangan ini dalam tajuk globalisasi dalam era penjajahan Barat. Gelombang besar kedua, globalisasi dianggap bermula di sekitar 1500 Masehi, menandakan bermulanya kejatuhan Islam sebagai kuasa dunia dan Islam sebagai peradaban terkemuka dunia. Bermula era dunia Barat Kristian sebagai kuasa dunia, era peradaban Barat sebagai peradaban tergagah dunia. Terdapat 3 peristiwa penting dalam era globalisasi penjajahan Barat. Yang pertama, kejatuhan benteng terakhir kerajaan Islam Andalusia, Spanyol di Grenada pada tahun 1491. Yang kedua, pelayaran Christopher Columbus ke dunia batu dan penemuan benua Amerika Plania pada tahun 1491. Dan yang ketiga, kejatuhan kerajaan Islam Melaka di tangan bangsa Portugis pada tahun 1511 Masihi. Di barat dan timur, kerajaan Islam dijatuhkan oleh bangsa yang pernah diperintah berkurun-kurun. Penaklukan Melaka oleh Portugis menandakan era penjajahan Barat telah berlaku. Dengan penemuan Amerika pula oleh bangsa Eropah, gelanggang globalisasi juga semakin luas. Turki telah muncul sebagai dunia yang digelungi Eropah. Bermulanya proses kemerosotan peradaban Islam, tetapi disebabkan kuasa yang mendominasikan dunia,
Islam terus-menerus memberi tentangan dan persaingan sengit. Ini kerana pengaruh antara peradaban Barat dan peradaban Islam. Dari segi pandangan kuasa Barat, semangat globalisasi dalam gelombang kedua ini disemarakkan oleh 3G, Gold, Glory dan Good. Dunia Barat berminat untuk menyebarkan agama Kristian ke seluruh dunia. Spanyol dan Portugal yang merupakan dua kuasa dunia terawal dari Barat dalam era globalisasi yang telah berjaya menjadikan benua Amerika Selatan sebagai benua Katolik. Pengaruh agama Kristian di Barat mengalami kemerosotan, namun di Afrika dan Asia agama itu terus berkembang. Kuasa Barat berminat untuk mengaut kekayaan tanah jajahan di 3 benua dan monopoli perdagangan dunia merupakan penggerak utama dalam globalisasi era ini. Pembangunan dan kemajuan peradaban Melayu Islam terjejas teruk kerana konflik di kalangan kuasa kolonial. Merujuk kepada Glory, dunia Barat telah mempunyai tanggapan yang berubah-ubah mengikut perubahan zaman. Mulanya timbul kesedaran meluas terhadap hakikat peradaban Barat yang dikongsi bersama oleh pelbagai bangsa Eropah. Antara nilai yang diagungkan ialah sistem demokrasi dan sistem pemerintahan. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Maizatul Izwani binti Muhammad Amdan dari kelas DHF 1B. Saya akan meneruskan lagi dengan pembentangan tentang kesan pengaruh globalisasi terhadap peradaban. Kesan positif. Yang pertama, peranan pelaburan asing FDL dalam menghujudkan pekerjaan dan mengurangkan kemiskinan di sebilangan negara. Yang kedua, peningkatan dalam mobiliti sosial dan pengukuhan kelas menengah. Yang ketiga, komunikasi yang lebih mudah dan murah. Yang keempat, peluang menzahirkan simpati dan rasa berperikemanusiaan mereka terhadap masa pelbagai jenis bencana alam. Yang kelima, penonjolan idea-idea dan amalan pemerintah yang baik seperti pertanggungjawaban awam, peraturan undang-undang dan hak asasi manusia. Yang keenam, penonjolan hak-hak asasi kaum wanita. Yang ketujuh, peluang yang lebih luas untuk manusia daripada pelbagai etnik, budaya dan agama berinteraksi. Yang ke-8, peluang yang lebih luas untuk mendapat maklumat dan menyebarkan ilmu pengetahuan, kesan daripada teknologi bagi komunikasi dan maklumat. Kesan negatif. Yang pertama, kualiti alam sekitar yang semakin merosot akibat mementingkan keuntungan. Yang kedua, pengabaian keperluan asas hidup di kalangan rakyat termiskin di banyak negara terutama negara selatan. Yang ketiga, pengangguran dan jurang perbezaan pendapatan semakin melebar di negara utara sendiri. Yang keempat, penyebaran budaya pengguna yang bertentangan dengan tuntutan nilai-nilai kerohanian dan moral yang murni. Yang kelima, kecenderungan ke arah pembentukan sesuatu budaya global yang homogen menerusi peranan perbandanan transnasional dan media komunikasi global. Yang keenam, beberapa negara Eropah dan Amerika Syarikat memanipulasikan isu-isu demokrasi politik dunia. Yang ketujuh, pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbezaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sebuah negara dan antara sektor ekonomi. Yang ke-8, modal jangka pendek yang keluar masuk pasaran seperti kilat sebagai akibat amalan baru yang menjadikan wang sendiri sebagai komuniti keuntungan. Yang ke-9, kecenderungan pusat-pusat pengajian tinggi untuk memberi keutamaan kepada kursus-kursus ilmu pengurusan dan teknik dengan mengabaikan kursus ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan. Yang ke-10, pengantarabasaan jenayah yang menyukarkan jenayah dibendung. Yang ke-11, pengantarabasaan penyakit. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Kami harap ilmu yang kami kongsikan dapat dimanfaatkan untuk semua. Sekian, terima kasih.